Penghayatan Etika dan Peradaban BLHW 2772. Tajuk utama kami dalam assignment ini adalah jenayah cyber. Kami dari kursus 4 BMIW 1 Seksyen 1. Pensyarah kami adalah Dr. Nur Fazilah binti Abdul Hamid. Nama ahli kumpulan yang pertama adalah Muhammad Danish bin Yazid. Kemudian Santosh Kurman anak lelaki P. Selvam, Ahmad Aiman Haziq bin Ahmad Samsul, Aziz Saufi bin Ajmi, Luqmanul Hakim bin Amran dan Muhammad Ridwan Haziq bin Muhammad Siddiq. Apa itu jenayah cyber? Jenayah cyber merujuk kepada kesalahan atau aktiviti jenayah yang melibatkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Ini termasuklah penggunaan komputer, rangkaian komputer dan peranti berhubung dengan internet. Jenayah cyber boleh melibatkan pelbagai kegiatan yang merugikan individu, organisasi atau masyarakat secara umum. Contoh-contoh jenayah cyber termasuk serangan cyber, penipuan dalam talian, pencurian identiti, penggodaman, hacking, penyebaran maklumat palsu, misinformation, ancaman cyber dan banyak lagi. Serangan cyber boleh merangkumi pelbagai bentuk seperti serangan penggodaman, serangan ransomware dan serangan penafian perkhidmatan. Peningkatan kebergantungan pada teknologi dan internet telah menjadikan jenayah cyber sebagai ancaman yang serius yang memerlukan kesedaran dan perlindungan yang lebih besar dari pelbagai pihak, termasuk individu, organisasi dan pihak berkuasa. Selain daripada kesan material, jenayah cyber juga boleh menyebabkan impak emosi dan psikologi kepada mangsa serta menimbulkan cabaran dalam pemulihan dan penyelesaian kes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqmanul Hakim bin Amran dan saya akan membincangkan berkaitan jenis-jenis jenayah cyber. Hacking atau dikenali sebagai penggodaman merupakan tindakan mengakses kepada komputer pengguna lain tanpa kebenaran atau izin dari pihak yang bertanggungjawab. Penggodaman biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai pengetahuan dan kebolehan yang sangat tinggi tentang ilmu pengaturcaraan komputer yang membenarkan mereka untuk melakukan jenayah cyber dengan mencari titik kelemahan komputer tersebut. Bagi melemahkan benteng pertahanan keselamatan komputer dengan mengubah suai kod untuk mengakses sistem tersebut. Apabila penggodam sudah berjaya menceroboh sistem, mereka akan menjalin semula maklumat-maklumat sulit pengguna ataupun mengubah suai dan memadam mana-mana maklumat penting. Jenayah ini juga mampu untuk mendapatkan wang di dalam akaun pengguna kerana maklumat sulit telah pun dapat pada tangan yang salah. Jenis yang kedua ialah pemindahan wang secara haram. Jadi, pemindahan wang secara haram merupakan pengalihan wang daripada sesebuah akaun simpanan individu maupun sesebuah organisasi ke dalam akaun bank pihak lain maupun diri sendiri yang melakukan tindakan tersebut. Jenayah ini lebih kepada jenayah bersikap pecah amanah serta penyalahgunaan kuasa yang dipertanggungjawab kepada seseorang individu. Pemindahan secara haram ini sering berlaku kepada pengguna-pengguna sistem perbankan elektronik dan ia berlaku sama ada berlakunya pencerobohan ke atas akaun mereka atau berlakunya pecah amanah atau khianat yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Di antara kes awal yang pernah berlaku di dalam negara ini dilaporkan merupakan seorang lepasan institusi pengajian tinggi tempatan yang bernama Aman Shah telah berjaya memperoleh jutaan ringgit dengan hanya melakukan pemindahan dividen bagi setiap pemegang akaun salah sebuah bank ke dalam akaun dirinya. Akhir sekali, jenis cyber yang terakhir ialah penipuan cyber. Penipuan cyber merujuk kepada penipuan yang berlaku dengan menggunakan komputer atau menjadikan laman sesawang dalam menjalankan aktiviti jenayah dan berbeza dengan jenayah penipuan yang tidak baik menggunakan komputer. Seiring dengan kemajuan internet, pelbagai urusan perniagaan dan perdagangan beroperasi dengan kemunculan pelbagai jualan atas talian serta pasar elektronik sama ada di laman sesawang maupun platform media sosial seperti Facebook. Pelbagai barangan diperdagangkan sama ada yang melibatkan nilai yang rendah sehingga yang melibatkan jutaan ringgit dan urusan perdagangan dijalankan sama ada pembeli melakukan pembayaran penuh maupun membayar deposit kepada penjual dan setelah itu pesanan mereka akan diproses dihantar maupun dengan cara cash on delivery.
Kesan-kesan jenayah cyber. Di sini terdapat tiga kesan jenayah cyber yang boleh kita dapati. Iaitu yang pertama adalah gangguan pemakanan dan pola tidur. Di sini kita boleh katakan pemakanan dan pola tidur ni dapat memberikan gangguan terhadap mangsa kerana terlalu memikirkan tentang jenayah cyber yang berlaku kepada mangsa. Perkara ini menyebabkan mangsa berasa penat dan lelah kerana tidak mempunyai tenaga yang cukup bagi menampung kehidupan seharian. Untuk kesan yang kedua yang merupakan adalah gangguan emosi. Jadi gangguan emosi ni mungkin memberi kesan kepada mangsa apabila mangsa merasa ketakutan dan cemas akibat pelanggaran privasi dan kebimbangan terhadap keselamatan dalam talian. Jadi serangan cyber ini boleh menyebabkan rasa tidak selamat dan ketidakpastian mengenai masa depan mangsa. Kesan yang ketiga merupakan gangguan mental. Jadi mangsa jenayah cyber mungkin mengalami stres yang tinggi, terutama jika mereka menghadapi ancaman serius terhadap privasi mereka atau kehilangan data penting. Jadi tekanan ini boleh merangkumi kebimbangan, tekanan dan perasaan tidak selesa yang berterusan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ridwan Haziq. Saya akan membentangkan bahagian kesimpulan. Isu jenayah cyber di Malaysia adalah cabaran serius yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Perlindungan privasi dan data peribadi menjadi fokus utama, memerlukan kerjasama antara sektor awam dan swasta. Kesedaran masyarakat tentang risiko jenayah cyber perlu ditingkatkan dan penguasaan undang-undang yang cekap serta sokongan kepada mangsa adalah penting. Peningkatan kapasiti pengurusan krisis dan pendekatan holistik dari pelbagai pihak adalah kunci dalam menangani isu ini secara efektif di Malaysia. Sedasawarsa ini sering meniti dari bibir ke bibir seluruh pelusuk dunia berkaitan isu jenayah cyber atau lebih dikenali sebagai scammer. Kes kecurian wang dan kecurian data peribadi merupakan antara kejadian yang diklasifikasikan sebagai jenayah cyber. Kita boleh lihat di media masa, ramai yang terjerat dengan jenayah cyber dan kerugian hampir beratus ribu ringgit. Sikap tidak bertanggungjawab ini sangat menyusahkan banyak pihak dan wajib dibendung sebelum ia menjadi semakin parah. Oleh itu, kita seharusnya mengenal pasti cadangan atau langkah-langkah yang boleh dijalankan untuk mengatasi jenayah cyber ini. Terima kasih. Audio Jungle.